Dengan ini saya mempersilakan Ashabul Fadilah Al-Ustaz Azhar bin Idrus, ikon anak muda, dan insya-Allah kita dengar dengan teliti apa yang akan disampaikan Al-Ustaz. Falyatafadhal mashkura Ustaz Azhar Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini, yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Furqan Kampung Kubang Jela, Mani, Terengganu, yang kita alu-alukan, yang sudi bersama kita pada malam ini, yang berhormat Bulu Gading, Ustaz Ridwan Hashim, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah semua, kita ucapkan syukur kepada Allah yang selalu memberi izin kepada kita melakukan kebaikan. Malam ini kita sekali lagi diizinkan Allah berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan berhimpunnya kita ini menarik rahmat dan barakah daripada sisi Allah. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal soleh yang akan ditulis di dalam buku amal kita, insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia dan menjadi harta yang bernilai untuk kita bawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan ini saya akan tazkirah tu lebih kurang setengah jam, masa selebihnya untuk menjawab soalan. Soalan atas meja saya ni ada dah comel dah, cantik, di type molek-molek, ada lebih kurang 30 soalan. Siapa yang nak lagi bertanya soalan boleh tulis sekarang dan sampaikan soalan itu ke hadapan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iza dakhala ar-rajulu baitahu ذكر الله تعالى عند دخوله وطعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل ولم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء أو كما قال رواه مسلم. Dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir, aku mendengar akan Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, lalu dia pun menyebut nama Allah ketika masuk, dan dia menyebut nama Allah ketika makannya, maka berkatalah syaitan, kamu tidak ada tempat bermalam pada hari ini dan tidak ada makanan untuk dimakan. Apabila seorang laki-laki masuk ke dalam rumah atau perempuan, dia tak sebut nama Allah ketika masuk, maka berkatalah syaitan, kamu ada tempat bermalam pada hari ini. Dan apabila dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, berkatalah syaitan, malam ini kita ada tempat bermalam dan ada pula jamuan makan malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan kalau tidak banyak, diberi kesempatan oleh Allah kepada kita semua untuk tahu sedikit, tak apa dah, daripada hadis yang dibacakan tadi. Bila sebut hadis, ialah perkataan dan perbuatan daripada makhluk yang paling mulia. Dia percakapan dan perbuatan ni yang paling banyak dalam kehidupan kita ni. Hadis sebenarnya dia bukan kaul dan PL saja, dia ada takrir, dia ada na'at. Tapi hadis yang paling banyak kita jumpa dalam kitab-kitab hadis ialah hadis kaul, hadis perkataan dan hadis fi'li, hadis perbuatan. Hadis kaul ni Nabi berkata begini-begini, itu perkataan. Hadis fi'l ni aku tengok Nabi buat lagu ni, macam ni, itu hadis perbuatan. Okey. Tadi hadis perkataan, Nabi berkata. Bila Nabi bercakap, keluarlah perkataan. Perkataan itu namanya hadis. Malah hadis ialah perkataan makhluk yang paling mulia. Allah jadikan macam-macam makhluk. Ada bulan, bintang, matahari, ada cakrawala,
ada apa benda ni, arash, ada kursi, ada lautan, gunung ganang, ada makhluk namanya jin, namanya manusia, namanya malaikat dan macam-macam. Yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bila dia bercakap, perkataan dia paling mulia. Jadi bila malam ni kita dengar perkataan Nabi, kita duduk dalam majlis yang paling mulia. Bukan kita mulia, tumpang berkat kemuliaan Muhammad bin Abdullah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nah, Nabi kata guana, apabila masuklah oleh seorang akan rumahnya. Masuklah rumah. Dan dia tak sebut nama Allah. Macam mana nak sebut nama Allah masuk rumah? Sebutlah, kata ulama, apa saja asal zikrullah. Nah, kita masuk, kita kata Allahu Akbar, pun boleh. Kita masuk, kita kata Subhanallah, boleh. Kita masuk, kita kata La ilaha illallah, buka pintu boleh. Bahkan kita pergi baca Rabbil Fili pun boleh. Kita buka pintu Rabbil Fili warhamni wajburni wahdini wa'afini afwan, boleh. Tapi yang afdal kata ulama, apa yang datang dalam hadis, yang maksud, okey? Apa yang Nabi datangkan dalam hadis, kalau zikir itu zikir terbaik, kalau doa itu doa terbaik. Nampak? Maka maksud di sini, kata ulama-ulama yang mensyarahkan hadis, ialah sebut dengan nama Allah. Nak sebut nama Allah. Sebut nama Allah yang paling banyak datang dalam riwayat, Bismillah. Bismillah. Kalau sebut nama Allah, mana Bismillah. Pernah Nabi duduk di masjid, datang budak terus makan. Dia Nabi ni, dia tak kisah kalau budak-budak mari, dia kau suka. Di masjid ni memang biasa orang hantar surah-surah ni kan orang hantar makanan. Betul tak? Budak-budak daripada zaman Nabi suka pergi hitam makanan sejik ni. Kalau ada orang kenal, ramai budak-budak sejik. Siapa ke zaman kita? Sebab tu kita nak tengok ada makan ke dok surah, tengok budak-budak ramai main depan surah. Ramai ada makan malam ni. Boleh dah. Boleh buat tanda dah. Jadi Nabi marah dah budak-budak makan. Marilah siapa pun kau mujur. Jadi budak ni mari makan dengan Nabi. Orang hantar kurma. Tapi tak sebut Bismillah. Dia ambil puak bolang mulut. Nabi kata, ya gulam, kul bi Bismillah. Nampak? Ada riwayat kata, Samillah. Budak. Nabi marah. Bukan marah mana ngamuk, tidak. Budak. Bukan marah mari makan. Kerana budak tu tak sebut nama Allah. Nampak? Kul makan bi Bismillah, dengan nama Allah. Ada riwayat Samillah. Wahai budak, Samillah, sebutlah nama Allah, mana Bismillah. Kata ulama, sekurang-kurang kita sebut Bismillah ketika nak masuk dalam rumah, Bismillah. Kalau Bismi aja tak jadi, itu paling kurang. Kalau panjang, Bismillahirrahmanirrahim, lebih afdal. Bismi tak jadi. Nampak? Kerana tidak ada makna sebut Allah di situ. Tak? Bis saja kau balik awal. Dia nak pelik pada orang. Lalu kira ni, setengah kita ni bagus, niat dia nak mendekatkan diri pada Allah. Betul tak? Tapi bila dia nak zikir, nak pelik. Situ tak bagus. Dia nak doa, nak pelik. Dia kata, Tok Imam, tulis kau zikir, doa hok pelik kan, kita nak amal. Tok Imam pun tulis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Dia ui kita. Ni hok sama dah, hok pelik kan. Apa dak? Padahal Tok Imam tulis tu doa hok terbaik dah tu. Seluruh dunia Tok Imam baca, betul tak? Seluruh dunia. Siapa Scotland Tok Imam? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ayat Quran lagi tu. Tak boleh dia kata, pasal apa? Ni orang dengar sama dah tak pelik. Dia nak bunyi black nak black gitu. Baru hebat nampak. Ada kau nyakit lagu tu. Dia kata baca lepas mayang, kita nak zikir lepas mayang. Tulis kau ingat, kita dah anda dah ingat. Tok Imam pun tulis lah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Lepas tu tasbih 33 kali.
Tahmid 33 kali, takbir 33. Hai, ni orang baca tak mau dah. Hak bisa kan? Hak bisa kan? Dia ingat orang mana? Muna bisa ambil ekor pari lah cocok tak hidung. Lagi. Biar kelepar baru bisa tu. Nah, Jangan. Kita yang terbaik maksur. Faham? Boleh baca zikir siapa pun. Zikir para wali Allah, zikir imam-imam, zikir ulama, zikir tok guru boleh. Hak tok guru karang apa semua. Tapi ada hak terbaik maksur. Yang datang dalam hadis. Okey? Itu yang paling afdal. Nampak? Jadi masuk rumah bismillah. Dan ada fuqaha berkata memada dengan assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Kerana ada hadis yang lain, bila kamu masuk ke dalam rumah, beri salam walaupun tak ada orang. Kita masuk rumah kita, kunci tak ada orang dalam. Assalamualaikum kata lagu tu. Nampak? Kerana itu adalah sunnah Nabi dan ucapan para anbiya sebelum Nabi, iaitu menyampaikan salam sama ada sampai ataupun keluar daripada rumah. Jadi kita mulai sekarang bacalah bismillah masuk rumah. Kerana apa? Kerana dalam hadis ni kata fa iza dakhala wa zakara Rasulullah wa zakara Allah taala qala syaitan la mabita lakum. Bila kita masuk rumah kita kata bismillah, syaitan pun akan kata tak ada tempat bermalam dah. Maksudnya rumah ni kita tak boleh tupang mana ni. Tak boleh tupang. Jadi cari rumah lain. Pergi rumah lain pula. Nampak rumah tu baru balik, rumah Tok Siok. Tok Siok pun bismillah. Tak boleh tidur juga. Faham lagi? Dah depan tu seorang postman. Nampak? Masuk tak bismillah. Dia boleh masuk. Nak khabar ni selama ni rupanya kita duk masuk dalam rumah selama ni berpuluh-puluh tahun. Ada hari yang syaitan tak boleh masuk sama, ada hak syaitan boleh masuk sama. Betul tak? Jadi gamuk-gamuk banyaknya syaitan masuk ke tak masuk? Tengok pada muka syaitan masuk banyak. Faham tak? Malam ni baru dengar bismillah. Hak dengar dah tak apalah, hak dengar baru dengar muncul. Itulah ilmu. Tak ada rugi pun. Jadi bila dia masuk fa iza dakhala wa zakarallaha ta'ala. Bila tuan rumah masuk, dia pun sebut bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Qala syaitan pun berkata. Makna berkata itu kepada segala kawan-kawan dia yang atau WhatsApp belaka, la mabita lakum, tidak boleh bermalam di sini pada malam ini. Jelas lagi. Wa iza dakhala, Nabi kata bila seseorang tuan rumah balik nak masuk, walam yaskurillah ta'ala, tak kata bismillah masa buka pintu, inda dukhulihi ketika masuk, wa inda ta'amihi ketika nak makan, tak kata juga bismillah, makan belaka habis nak beranak. Qala syaitan, berkata syaitan, adraktumul mabita wal asya'a, malam ini kita ada tempat tidur, kita ada jamuan makan, percuma. Faham? Sebab tu lebihnya bismillah. Amalkan sebut bismillah daripada bangun sampai ke tidur semula. Bukan bismillah untuk Fatihah saja. Nampak? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Betul, satu ayat daripada Fatihah. Tapi bukan untuk Fatihah saja. Datang dalam hadis, samillah, sebutlah nama Allah, uzkurullah ta'ala, sebut nama Allah ketika masuk, bismillah. Bismillah. Siapa sebut bismillahirrahmanirrahim cukup sampai habis, orang itu dapat 190 pahala. Nak masuk, nak pakai baju bismillahirrahmanirrahim, 190 pahala. Nak ambil helmet bismillahirrahmanirrahim, buat apa pahala? Helmet ada tulis Bosco. 190 pahala. Ambil kunci rezek, bubuh di metal, nak start bismillahirrahmanirrahim, 190. Beribu sehari. Faham? Kerana Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah, siapa membaca satu huruf dari Quran, satu pahala. Al hasanatu bi asyri amsalihha, satu pahala ganda 10.
Jadi bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Kali 10, 190. Nampak? Tu banyaknya pahala. Pasal apa? Pasal kerja dengan orang kaya. Kerja dengan orang kaya gaji besar lalu. Siapa yang paling kaya? Allah. Betul tak? Ghaniyun 'anil alamin. Allah ni gua ni kaya dia. Lebih kaya dari sekalian alam ini. Man qala subhanallah tamla'ul mizan yaumal qiyamah. Siapa sebut sekali ya seumur hidup subhanallah, pahalanya sepenuh neraca pada hari kiamat. Neraca ni timbangan amal manusia. Dalam kitab hadis antaranya Sahih Ibn Hibban, luahnya sejauh dari kita duduk sampai ke kaki langit. Luah neraca tempat letak amal. Subhanallah sebiji kita kata penuh timbangan sejauh mata memandang hujung langit. Orang ni gaji mahal tak? Kerja dengan orang kaya. Faham? Kita kerja sekarang dengan siapa? Dengan orang miskin. Batu gaji kecil. Tahu tak? Kerajaan. Tak? Kerajaan Malaysia gaji kecil. Kerajaan Terengganu tak boleh biti dah. Faham lagi? Nah. Ya ayuhannas antumun fuqara. Tahu tak? Hei manusia, kamu semua miskin. Batu gaji kita kecil. Tapi nak gaji mahal, kerja dengan Allah. Allah siapa? Ghaniyun 'anil alamin. Kaya dari alam ni lagi. Mugabung habis syarikat apa semua, kaya Allah lagi. Batu belum mayang subuh, rak'atani minal fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Faham lagi? 2 rakaat sunat subuh. Allah bayar mahal daripada bumi ni lagi. Tanah Kubang Jela ni satu luk bukan tepi jalan. Kalau kapung, berapa seluk? YB 180 140 lebih kurang 140 ribu. Kalau mungkin Kubang Jela berapa tanah? Suti mungkin nak beli. Ratus juta tu tak? Tak tahu. Tahu-tahu 800 juta pun tak tahu. Tak? Mungkin. Tapi 2 rakaat sunat subuh Allah bayar mahal pada bumi ni lagi. Bukan Kubang Jela, suti bumi. Faham tak lagi? Bumi ni pusing berapa kilo? Cuba Jela pergi ke masuk ke lautan Pasifik, masuk benua Amerika, litah Atlantik, litah lagi apa benda ni Afrika, masuk lautan Hindi, sampai Kubang Jela semula berapa kilo? Nampak? Balik Google, okey? Suti bumi ni Allah bayar khairum, lebih banyak lagi. 2 rakaat. Batu orang solat tu orang kaya. Dia solat dah pagi petang siang malam. Dia jangan gila nak kaya cara lain. Berat tu. Dia kaya dah. Faham lagi? Dah ada lagi. Rupanya dia nak miskin macam orang lain. Faham? Kerana dia kaya dunia ni sebenarnya miskin. Kaya akhirat tu kaya. Kerana harta kita orang tak boleh ambil. Kaya dunia ni orang boleh ambil. Faham tak? Ni kita ni sekarang ni 5 benda duk tunggu. Pertama benda, malakul maut. Tunggu nak cabut nyawa. Yang kedua, muka nakir. Tunggu nak katok. Faham lagi? Yang ketiga, kubur. Tunggu nak kepik. Yang keempat, ulat. Nak makan daging kita. Yang kelima, bini kita nak bahasa ke. Faham tak? Jangan marah kopah ni. Marah lagi. Mu ada dengar dah lah. Tapi bukan hak muslimat Kubang Jela dah. Bagus tuan muda tu. Betul tak 5 perkara tu? 5 perkara duk menunggu. Ready je lah. Pas sorang, bola kotak. 5 perkara nak bagi. Malakul maut tunggu nak cabut nyawa, muka nakir nak tanya sorang, nak katak sorang. Apa benda bumi tunggu nak kepik kita. Ulat-ulat nak makan tubuh kita. Dan waris nak ambil harta kita. Betul tak? Kalau kita mati dululah. Betul tak? Yang moleknya dia mati dulu. Dia kata dah apa ustaz nak suruh orang puang mati dulu gini. Kalau orang lelaki mati dulu, orang puang tak berapa comel nak pergi acak angkat kubur tak. Nak je siap anak sekolah, nak tunggu orang jual ikan, nak goreng nasi, nak berebu, nak begitu, nak beli sayur, betul tak?
Nak buat anak, nak bagi makan ayam, jadi kohok nak pergi kubur. Nak, siang tu lelaki duduk dalam kubur tak ada orang pergi. Jadi kalau bini mati dulu, kita suami banyak boleh pergi kubur. Pagi pergi petang pergi, pagi pergi petang pergi. Untung tak? Isteri kita duduk dalam kubur. Untunglah kita duduk doa, duduk atas kubur doa semua ni. Betul tak? Suami dia mari kubur mau doa. Bini muda di air. Oh tu agak tu kan. Tak tahulah siapa mati dulu. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang tempoh kematian habis dah hidup, maka tak boleh undur sesaat ataupun nak cepatkan sesaat. Sebut nama Allah masa nak masuk banyak kelebihannya. Sebab itulah sekurang-kurangnya kalau kita sebut bismillah pada nak buat apa pun, berkat bertambah. Ada satu hadis biasa tok guru duk baca. Nabi kata guana kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Tiap-tiap perkara yang elok tapi kamu tidak baca bismillah pada permulaannya jadi abtar. Abtar ni qalilul barakah. Jadi sikit keberkatannya. Mana kalau kita kata bismillah nak makan nasi, lebih berkat. Bismillah masuk rumah, lebih berkat kepulangan kita. Bismillah start kereta, lebih berkat perjalanan kita. Bismillah kita nak beli sesuatu, barang yang kita beli akan lebih berkat. Dengan bismillah. Nampak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya Nabi wahai Muhammad akan nama Allah yang menjadikan segala perkara. Tu. Jadi kalaulah kita lebihnya bismillah ni, kalau kita baca bismillah nak masuk rumah, syaitan hak tepi pintu tu tak boleh masuk. Kata ulama menunjukkan syaitan menunggu pada pintu rumah. Syaitan dia tak masuk ke lubang-lubang dinding. Dia masuk ke pintu, ke tikar. Dalilnya hadis ini dan hadis Nabi suruh menyuntuk pintu dan tingkap ketika maghrib. Dia tak masuk ke lubang datang. Sebab dalam hadis itu Nabi kata bila maghrib, dekat dengan maghrib, tutuplah pintu dan tingkap. Itu hadis sahih. Faham? Kerana apa? Kerana ramainya syaitan berkeliaran. Dan ulama membenarkan balik buka pintu dan tingkap selepas jauh daripada waktu maghrib, matahari sudah tenggelam. Jadi kalau siapa yang sudah tutup pintu ketika maghrib dan tingkap dia tutup, syaitan ada di luar, walau rumah dia ada lubang angin dan sebagainya, tak masuk. Kerana dia masuk kot pintu dan kot tingkap. Jadi ni dia nak tupang bermalam. Kita balik nak tupang. Mana kalau kita buka pintu, buka gitu saja, dia masuk. Dia kata mana? Qala syaitan adraktumul mabita. Mabit ni tempat bermalam. Secara khusus kalau makna yang umum tempat kita berehat. Syaitan kata kita berehat. Sariang dah kerja ini. Asuk orang ni, goda ni. Mai cari rumah awak tidur pula. Tengok rumah Pak Leh masuk dak bismillah. Penahlah rumah. Faham lagi. 3 ada 4 ekor masuk dalam. Macam-macam hak kepala kotor, telinga besar, mata bulat. Dan apabila kita makan, kan tuan rumah balik makan tak? Makan, duduk atas meja makan. Yang makan yang. Panggil sayang. Nak panggil bini dia. Laki suak tak kata bismillah, bini pun suak tak kata bismillah. Syaitan duk itah. Tempat makan malam ni. Makan sama lah, laksang. Nampak? Ikan 3 rasa. Kita duduk 2 orang, dia 4 ekor tepi. Dia tak nampak. Tahu di mana? Alam gaib. Nabi cerita. Alam gaib ni, dia kena Quran, hadis. Ni hadis cerita dah. Maknanya, mafhum di sini, mafhum muafakatnya, apabila kita tak baca bismillah, dia dapat masuk, bukan saja tupang tidur, tupang makan sama. Dan hadis yang lain, siapa yang berkata tak kata bismillah, syaitan makan sama keliling meja, dan bila dia teringat di tengah makan dia kata bismillahi fi awalihi wa akhirihi, syaitan akan mutah semula apa yang telah makan bersama tadi. Jelas di sini syaitan masuklah rumah orang. Itu kelebihan bismillah. Nampak barangnya?
Nak, nampak komang? Bismillah, syaitan tak masuk. Kunci pintu. Walaupun kita tutup saja, tak kunci, tak boleh buka. Syaitan tak ada, dia pakai lengki ada. Tu kan curi tu. Faham lagi? Dia bawa dawa, tak payah apa. Kita masuk, tak kata bismillah, dia masuk. Jadi apa yang kita makan, dia makan. Kalau begitu kata ulama yang mensyarahkan hadis, syaitan ini dia berkata-kata, syaitan ini dia makan dan minum. Dan syaitan ini dia bermalam. Dalil hadis ni. Dan malang mana? Malang cara dia. Kita tidur cara kita manusia, a'radul basyariah, perangai manusia, dia a'radul syayatin, perangai syaitan. Cara kita kunyak lain, cara dia kunyak lain. Makan sama makan. Betul tak? Macam binatang makan tak? Makan kita makan, takkan sama cara makan dengan kita. Resepinya lain, menunya lain, cara kunyaknya lain, kenyangnya lain. Nah, caci makan tak? Makan tak, tapi caci tak ada uci manis. Nah, sebab apa? Kalau ada kecil manis, tak nak kerak, kaki ada. Bismillah. Nak makan, tak makan, tak bismillah, masalah. Masuk tandas, siapa baca bismillah, dia buang kain, syaitan tak nampak. Angry bird dia. Ni dalam hadis lain. Barang siapa yang membaca bismillah ketika masuk dalam khaid, dalam tandas. Faham tak lagi? Maka itu bila disebut bismillah, jadi dinding antara mata syaitan dan aurat manusia. Kita masuk dalam bilik air, contoh nak buat benda. Orang masuk dalam bilik air. Dalam bilik air, buat benda. Kecil merah. Okey, kalau nak kecil, buka luar. Bila kita masuk tak kata bismillah, kita buka seluar. Dalam seluar, ada tak seluar lain? Luar dalam, buka pula ke tak dah? Buka pula. Kita dah baca bismillah, syaitan tanggal. Faham lagi? Tu jenis kecil. Kalau jenis berak, duduk tinggung dulu. Tinggung. Syaitan 3-4 ekor depan. Bapau. Dah faham, bodoh saja kita. Laki puang. Bini kita sama tak? Bini kita masuk nak mandi. Faham? Bini kita masuk nak mandi. Dia masuklah dalam tu, dia buka dah kain. Lanjang tak? Dah syaitan nampak tak? Satur ma baina aurati bin Adam wa ayunil jan qauluhu bismillah inda dukhulil khalaiq au kama qala. Yang menjadi dinding, jadi tertutup antara jin dapat nampak aurat manusia ketika masuk tandas dia baca bismillah. Jadi faham saja, siapa masuk tandas nak berak, nak kecil, nak mandi, dia kata bismillah, maka syaitan tak nampak. Jadi selama ni syaitan nampak tak kita? Lama dah. Kali 2 baca bismillah. 40 tahun tengok. Syaitan kata Allah lugar dah ni. Syaitan tengok muka ni natang lugar dah aku tengok. Tu suruh mengaji. Bila mengaji malam ni balik lagi baca bismillah, dia nampak tak? Tak nampak dia celaka aku. 40 tahun dah aku tengok. Kali pun malam ni tak boleh tengok. Kan untuk qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah katakan adakah sama orang yang datang mendengar ilmu agama dengan orang yang tak datang mendengar ilmu agama? Tak sama. Kerana dia tak dapat pengetahuan. Rugi saja-saja. Jadi sebut nama Allah ini, syaitan takut. Azan dia lari. Azan lari. Sebab tu kalau kita dengar suara, kita masuk hutan, hiking ke apa ke, dengar suara. Tak usah takut. Kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kuat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar kuat lagi. Dia kuat lagi, balik lari. Tengok keadaan kau. Main dia kita kuat, dia kuat dia. Baik tembak tak? Tu nak. Kerana Ibn Abbas cerita dia pernah lalu kot satu dinding Nabi depan. Orang panggil nama dia Abdullah. Dia panggil. Tengok tak ada. Abdullah. Cuk balik dia dapat. Nabi kata sebut nama Allah. Kabir.
Sebut Allahu Akbar, kata lagu tu. Nah, Allahu Akbar lagu tu. Kenapa? Kerana syaitan bila kata Allahu Akbar, dia takut. Dalam Muwatta' Imam Malik, idza azana al-muadzinu fa'adbara syaitan. Apabila muazzin tok bila azan Allahu Akbar, lari syaitan. Dalam satu hadis lari sampai Batha, satu tempat yang sangat jauh, beberapa kilometer daripada Madinah. Kenapa? Kerana suara Bilal ni kuat. Sebab tu bila nak bang, nombor satu sekali kuat. Nak kuat, kita selalu bang. Kenapa? Bila kuat, dua faedah. Yang pertama, sejauh mana sekilo sampai suara, sekilo orang dapat maklumat, masuk waktu solat. Faham? Kerana tujuan azan dia al-i'lamu bidukhuli waktu solat. Apa makna azan? Pemberitahuan dengan sudah masuknya waktu sembahyang. Itu fiqh. Faedah yang kedua, semakin jauh syaitan akan lari sejauh mana suara itu sampai. Kalau suara kita 100 meter, 100 meter lagi. Berhenti situ ramai-ramai. Kalau kita bang sampai sekilometer. Beberapa kilometer suara Bilal Ibn Rabah. Apa? Pasal Nabi kata dah. Pada hari ini mesyuarat nak tahu cara azan, tak tahu lagi. Malam tu mimpi. Antara yang bermimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi. Esok berlari lagi pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya mimpi semalam orang ajar cara-cara azan. Kata gua mana? Kata Abdullah pun Zaid pun katalah ke Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Siap dengan qamat di Kaabah. Nabi pun suka. Nabi kata gini lah, mugi rumah Bilal, ajar dia apa yang mu dengar ni. Sepatutnya Zaid bin Abdullah jadi muazzin pertama, tahu tak? Pasal dia yang mimpi. Anugerah wi ke dia lah, muazzin pertama. Dah, Nabi dak wi ke Abdullah bin Zaid. Mungkin rumah Bilal muajar dia. Biar dia bang. Apa? Fa innahu anda sautan minka, kerana Bilal suara paling kuat di antara kamu. Jelas lagi. Kita bila bang lah surat bawah tangga tu dah dengar dah. Dah dengar dah. Bukan aku bajela dah. Luk nara tu. Dah. Bukan kata biar betul, biar kuat. Nak, orang dengar azan. Nak. Ni macam dalam payang. Nah, biar kuat. Kalau tak mampu dah tukarlah. Betul tak? Kalau mampu tak apa, umur 200 tak apa. Suara nyari molek teruskan. Tapi dah tak mampu dah, tak larat dah. Nak, dapat dah dengar benda. Mayang pun tak dengar. Rupuan duk jual selendang ni. Ia mayang dah. Bos nyak. Tok bila macam tok lain kau mak. Rupuan dah lah tapi tak dengar. Duk jual dia selendang ada bau seluar kuning. Nampak? Selendang krisi. Dah habis dah. Orang nak habis mayang. Nah, biar kuat. Okey. Tapi lebih kuat azan daripada qamat. Bila azan adbara syaitan. Syoma. Lepas pada habis dah azan, akbalat, mari semula. Tengok. Wa iza uqimat, dan bila diqamatkan, adbara, lari pula. Kerana apa? Allahu Akbar. Jadi kalau kita dalam hutang dengar benda yang menakutkan, kata Allahu Akbar. Tapi kalau dengar benda yang elok, tak apa. Kerana itu jin Islam. Contoh, biasa kita akan dengar orang bang dalam hutang. Okey? Kita masuk dalam hutang 5-6 kilo jauh daripada jalan. Kita buat kemah apa semua tak? Tengah-tengah bukit ya. Garik dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa ke kemah mau? Faham? Jangan lari. Jin Islam. Sunat jawab, sunat. Kata Syekh Ibn Hajar, sunat jawab. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham? Kan jawab-jawab kan mari sini dah. Faham? Jin Islam dia tidak memudaratkan saudaranya. Masa kita ni anak beranak dia. Faham lagi? Anak beranak dia. Anak beranak apa? Anak beranak fiddin, pada agama. Nah, kalau anak beranak pada nasab Nabi Adam, manusia. Ni semua kita anak beranak ni. Tahu tak? Oh, aku berjela dengan Presiden Amerika, anak beranak, biding kan. Tu, sungguh anak beranak. Tu dengan Putin botol susu, Presiden Rusia. Anak beranak kau.
Kena ke mana tu? Kena ke Nabi Adam, betul tak? Tapi ramai sangat 14,000 pupu dah. Tak kena tak? Antum min Adam. Kamu semua dari Adam, makhluk yang satu je. Napa? Wa khalaqa minha zawjaha, daripada seorang Allah jadikan isterinya pula. Daripada suami isteri ni beranak kembar sampai kelani orang kubah jela. Anak beranak Nabi Adam mereka. Nah, orang Rusia, orang Ukraine, Belarus, Latvia, orang Poland, orang apa benda ni, Amerika, orang Mexico, Uruguay, Paraguay, anak-anak kita tu. Nah, maka bacalah bismillah, kelebihan-kelebihannya amatlah sangat besar, sekurang-kurangnya tidak ada hilang ingatan kita kepada Allah. Siapa yang sebut Allah selalu, orang itu hidup, dan siapa yang tak sebut Allah, keluar rumah tak kata bismillah, naik kenderaan tak baca doa, orang pergi surai tak pergi surai, orang pergi sejid dia tak pergi sejid, maka dia seperti mayat yang berjalan. Masalul ladzi yazkurullah wal ladzi la yazkuruhu kamasalil hayy wal mayyit. Kata Nabi SAW, bandingan orang yang sebut Allah dengan orang yang tak sebut Allah, seperti orang yang hidup dengan orang yang telah mati. Wallahu a'lam. Sebelum kita menjawab soalan, lancarkan pungutan derma sumbangan untuk surah Al-Furqan Kampung Kubang Jela Mana yang Terengganu. Petugas menggunakan beg karung berwarna pink dan berwarna biru seperti yang tertera di hadapan ini. Sila bergerak daripada hadapan dinding surau perlahan-lahan ke belakang sampai semua memberi sumbangan. Semua sumbangan tuan-tuan dan puan malam ini untuk tabung pengurusan surah Al-Furqan dan kepentingan maslahah qaryah terdekat atau sekitar. Pelan-pelan kutip. Jangan buat tidur. Ada lagi? Allah. Pelan-pelan kutip. Buka luar dia. Lagi dia tak bagi, jangan gerak. Gitu. Pelan-pelan ni, pelan-pelan. Orang tengah nak ambil duit tu. Bagi dah, lepas tu lalu pula. Bagi pula. Baru 2 ya. Bagi-bagi. Duit ni untuk kegunaan surah kita. Masuk RM1 buat bayar api, kayalah kita. Atas sebulan tu atas bil kita masuk RM1. Api RM800. Tapi duit kita ada RM1 situ. Segala orang buat ibadat sebulan tu kita dapat juga qada RM1 tadi. RM5 qada RM5. Bila dapat bayar dengan daripada Allah, tidak ada yang sedikit. Apa dah kan? Kerja dengan company kaya. Sambil sampai belakang, sampai luar-luar tu. Jangan balik ni, kita masuk sesi yang ditunggu-tunggu, soal jawab agama. Sambil kita beri sumbangan derma untuk surah Al-Furqan, kita tengok soalan orang Kubang Jela kita. Soalan yang pertama, isteri ambil obat rancang keluarga kerana nak menjarakkan kehamilan tanpa pengetahuan suami kerana isteri mengalami penyakit darah tinggi dan kencing manis di mana boleh memberi risiko pada anak dan ibu jika hamil terlalu kerap. Baik. Isteri ini dinasihati oleh doktor untuk menjarakkan kelahiran. Tak? Faham lagi? Jadi tujuannya ialah untuk menolak kemudaratan. Okey? Tapi dia tak bagi tahu kepada suami dia, dia menggunakan ubat. Faham lagi? Dengar baik-baik. Hukum asal kita menjarakkan anak ini atau merancang keluarga ini makruh. Dia tidak haram. Okey? Hukum merancang keluarga, menjarakkan anak makruh. Bila makruh itu? Jika kita menggunakan kaedah yang tidak membahayakan diri. Kalau guna kaedah yang membahayakan diri, haram. Kenapa makruh? Sedangkan kita guna ubat-ubat yang tidak merosakkan kesihatan. Kerana bercanggah dengan sunnah. Nabi SAW suka anak yang ramai. Batu Nabi kata, inkahul waluda. Kahwinlah perempuan yang banyak beranak. Yang beranak acak.
Kalau boleh bini kita 2 tahun 3 kali beranak. Ambulan duduklah pagar, duduk tubik dah. Tunggu beranak sama, faham? Itu yang terbaik. Kenapa Nabi suka kita beranak ramai? Fa ini mukassirum bikumul umam yaumil qiyamah. Kerana aku rasa bangga menjadi umat yang paling ramai aku menjadi nabi yang paling ramai umat pada hari kiamat. Faham? Dia nak najis jadi nabi yang umatnya paling ramai. Okey? Tetapi ulama membenarkan apabila kita nak jarakkan anak, nak makruh. Bila makruh? Bukan sebab menjaga kesihatan. Okey? Ada pun kerana menolak kemudaratan. Kalau dia mengandung, hamil berbahaya. Menurut pakar, kalau dia mengandung boleh membahayakan nyawa ibu, maka itu tidak lagi makruh, dibenarkan syarak. Kerana apa? Kerana bila ada masalah, hendaklah kita hilangkan masalah. Kaedah kita ad-dararu yuzalu. Faham? Kemudaratan hendaklah kita elakkan. Jadi yang tak betul, awak tak khabar ke suami. Beritahu ke suami, dan suami tidak berhak nak marah benda ini. Faham lagi? Kena akur. Soalan seterusnya. Jual vape haram ke tidak? Vape pula. Jawabnya bagai yang ulama sebutlah. Dua pendapat tentang hak isyak ni dua. Satu pendapat haram, satu pendapat fuqaha makruh. Guana ada beza gini. Yang jadi haram itu bila dia merosakkan kesihatan. Maka hukumnya haram. Kerana wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja rosakkan kesihatan kamu. Jadi haram atas tu. Dan yang kata makruh jika tidak merosakkan kesihatan. Dah apa makruh? Tidak harus makruh kerana membakar harta yang sia-sia. Okey? Situ duduk makruh. Kalau merosakkan kesihatan haram. Jadi bila haram jual, bila haram hisap, haram jual, makruh jual, makruh hisap, makruh lah jual. Itu kaedah. Faham lagi? Tak sabarlah. Kerja 8 jam tapi kita curi tulang. Apakah hukumnya? Hukumnya harus dan haram. Kita dibayar kerja 8 jam baru boleh balik. Orang akan upah kita RM50. Contoh, awak kerja dengan saya masuk pukul 9, balik pukul 4 petang. Contoh, 8 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 7. Masuk pukul 9, balik pukul 5. 8 jam. Okey? Kita balik pukul 3. Contohnya. Curi tulang lah. Nah, atau dalam 9 sampai 5 tadi, ada masa kita lari. Tak buat kerja. Faham lagi? Dan tidak dibenarkan. Sebab tu kalaulah batu hukumnya ada kalanya harus, ada kalanya haram. Bila haram, jika kita memang disyaratkan oleh majikan bekerja mengikut masa, maka jika mencuri masa, hukumnya berdosa. Kenapa? Kerana kita sengelat pada perjanjian. Bilakah harus? Syarikat itu bapa kita yang punya. Faham? Boleh. Faham lagi situ? Jadi goliknya siapa punya syarikat? Orang yang punya. Kita suka tak kalau kita ambil pekerja yang curi tulang? Suka tak? Jadi Islam ni gini, kalau tak suka orang buat kat kita, jangan buat kat orang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman kamu sampai dia suka benda yang baik pada orang lain seperti dia suka benda yang baik pada dirinya. Maka mafhum mukhalafahnya sampai dia tak suka benda yang tak baik pada dirinya, gitu jugalah dia tak buat benda yang tak baik kepada orang yang lain. Kalau kita tak suka, manusia ni tak suka ditipu oleh pekerja, jangan tipu orang lain. Okey? Soalan seterusnya. Kita tangkap lembu atas highway, kita jual lembu itu halal atau haram? Haram. Bila jadi halal? Ada perenggannya. Mana? Hendaklah diisytiharkan lembu yang ditangkap itu untuk datang tuannya mengambilnya. Bolehkah kerajaan mengenakan denda? Boleh. Atas denda itu tidak menindas. Bila sudah diumumkan, sudah dikenakan hukuman, tak ada datang pun lagi, maka boleh ditetapkan satu masa lembu itu sudah tidak bertuan, baru boleh dijual.
Bukan tangkap terus jual. Nyaknya ke Pak Mak? Lagi tangkap terus jual tak boleh. Mesti diisytiharkan dan disuruh tuan dia datang ambil dulu. Okey? Bila tak datang ambil, sama macam benda yang tak datang tuntut. Kita pergi potong baju kedai orang, kedai bajik, kedai jahit. Nak setahun tak mari-mari. Jadi ada ulama fiqh kiaskan dengan barang temuan. Tunggu sampai setahun tak datang juga, lepas isytihar boleh disedekahkan. Soalan seterusnya. Macam mana kita nak ajak suruh orang mari surah ramah? Surah kosong. Jawabnya membuat macam yang malam ni. Malam ni ramah tak? Awak gitu lah. Dia membuat kan gitu ramah. Aku pun dah tahu. Tak? Kalau orang tak datang, biar orang masuk surah pergi cari orang. Tak apa. Pergi mencari timba. Ni akhir zaman. Ngalah tak apa dengan orang. Betul tak? Buat kerja lebih sikit. Banyak dekat orang. Buat program-program. Biar orang kampung datang ke surah masjid. Banyak buat program-program ziarah. InsyaAllah dia akan bertambah. Kita buat banyak majlis-majlis ilmu. Tujuan nak ramaikan orang. Buat pertandingan untuk kanak-kanak, pertandingan melukis, buat bawah surau contoh. Hari surau, Al-Furqan, tahun sekali dan sebagainya lah. Buat ikhtiar sama dan duduk bermesyuarat, jangan AJK saja. Ambil juga pandangan daripada Korea, daripada penduduk setempat. Kerana kadang-kadang ada juga idea-idea penduduk ini bernas. Sebab kelemahan kita 8 orang AJK tu nak dengar kita, orang lain tak mau dengar. Kadang-kadang bagus, ada dalam 8 orang 3 orang yang bernas. Tapi kadang-kadang yang bernas itu daripada orang kampung dia. Jadi kita dengar juga, tak mesti kita pakai. Dengar lebih banyak, lebih baik. Pandangan-pandangan. Apakah hukum sebut nama mak ayah orang? Dengar baik-baik. Kita boleh sebut nama orang, nama bini orang, nama anak darang boleh. Cakap-cakaplah, tak ada salah. Nak cakap hal rumah tangga orang, boleh. Islam membolehkan. Mana ni baru dengar tak? Boleh. Boleh. Tidak dilarang kita cakap hal laki orang, hal bini orang. Tidak dilarang. Faham lagi? Yang dilarang kita cakap hal uduh. Itu Islam. Dalil, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira. Jelas lagi. Nabi kata barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, bercakap hak baik. Dia nak bercakap hak bini orang. Siapa dia tu? Leha tu lah. Laki mamak, bini mamak. Dah nak cakap bab benda. Nak kabar kemu dia pandai buat akak. Benda baik, benda buruk. Halal ke haram cakap gitu? Faham lagi? Nak cakap hal laki orang, cakap hal baik. Oh mamak laki ni tu bagus sungguh. Pandai guting, jari pandai pakai baju hujang boleh buat. Nampak? Jadi cakap yang baik hal laki orang. Salah ke tak? Yang tak boleh cakap hal buruk. Cakap hal bini orang tu mapuh dia. Cakap hal laki orang kata tak molek. Cakap hal anak dara orang kata tak pakar. Situ tak boleh. Kalau nak cakap hal orang, cakap hal mak bapak orang, nak sebut nama mak ayah orang, sebut sebut yang baik. Ayah muan dah silap. Boleh faham tak? Tapi kabar ayah dikata ayah yang tidak baik, tak boleh. Nak kata nak apa, kata yang baik. Faham lagi? Nak cakap hal rumah orang, hal rumah tangga orang ni, cakaplah 2 jam lah apa, tapi hak baik-baik. Isteri gugurkan kandungan jarak kelahiran yang dekat, rasa tertekan, boleh atau tidak? Ulama sepakat jika digugurkan bayi yang sudah sampai 4 bulan dalam kandungan haram, melainkan menyelamatkan nyawa ibu. Kandungan sudah 4 bulan atau lebih, haram gugur, melainkan menyelamatkan nyawa ibu. Kata pakar, jika diteruskan kehamilan ini boleh menyebabkan mati maut. Itu baru ada boleh. Kalau sebelum 4 bulan kandungan, ulama berkhilaf. Pendapat yang pertama makruh saja gugur. Pendapat yang kedua haram. Jadi khilaf. Faham? Kenapa makruh tidak haram? Kerana belum tiup roh, belum hidup. Setiap bayi yang tak sampai 4 bulan dalam perut mak
tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Faham lagi? Yusyarun nasu yaumal qiyamah, akan dihimpunkan sekalian manusia pada hari kiamat. Hak mana? Yang sempat duduk 4 bulan dalam perut mak dan ke atas. Yang tak sampai 4 bulan, janin baru 2 bulan, janin baru 3 bulan setengah, tidak akan dibangkitkan. Kerana itulah, siapa yang gugur anak, gugur, faham tak lagi? Maka hendaklah letak nama. Tu orang Kubang Jela tak tahu kalau ada gugur anak. Okey? Bila tu? Yang 4 bulan ke atas. Dah yang beranak memang letak nama dah, yang gugur. Dah benda beza gugur dengan beranak. Sama tapi bukan dia. Apa yang sama? Isi sama belaka, anak belaka. Tapi sifatnya lain. Beranak ini 6 bulan ke atas keluar. Gugur tak sampai 6 bulan keluar. Dipanggil gugur. Faham lagi? Okey. Jadi kalau kita dulu ada anak 5 bulan dalam perut mati, keluar mati, tak, balik lagi letak nama. Suruh ayah dia letak nama. Abang dengar ustaz khabar ni, anak kita gugur tahun lepas kena letak nama. Berapa kena letak nama? Kerana kita akan dipanggil. Kayak gini nama tak ada nak panggil dia, Jong. Ke panggil Jo. Nama ada. Nabi kata, nakum satu daun yaumal qiyamati bi asmaikum. Kamu semua nanti Tuhan akan panggil seorang-seorang mengikut nama kamu. Dah mana nama? Anak kita hak gugur nama benda. Nak buh nama benda? Adudu. Tak, buh nama. Ada 2 orang itu gugur 5 bulan tak buh nama, buh nama. Dah mak tak boleh buh nama, mak boleh. Abah ya. Ambil anak tu kalau beranak nak buh nama, pegang ngadap kiblat. Dengan nama Allah aku namakan anakku ini gini. Selawat lu sekali. Itu cara letak nama anak. Jabat pendatarang tu tulis je. Faham? Ambil anak riba tak apa, ngadap kiblat. Faham lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usammika, aku namakan akan dikau wahai anakku dengan nama ni. Itu orang panggil letak nama. Jadi dah mati dah, mana? Mati dah. Ayah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, aku namakan anakku yang mati gugur tahun lepas dengan nama ini. Faham tak lagi? Boleh tak buat? Boleh Sebut TikTok Faham lagi? Buh nama. Mesti ada yang gugur tak letak nama, betul tak? Inai rambut warna hitam yang dikatakan halal, adakah sah solat? Atau macam mana? Dengar baik-baik. Hukum inai rambut ini ketika dibolehkan dalam keadaan ijma' ulama' ialah sudah berubang. Bila tak berubang lagi, khilaf ulama'. Bila berubang, sepakat ulama' mengharuskan. Cuma mereka berbeza sunat atau harus. Pendapat yang pertama sunat, inaikan. Pendapat yang kedua harus. Yang melarang tak ada. Bila berubang. Okey? Tapi bila nak inaikan, naklah inai yang halal. Apa makna inai yang halal? Apa makna inai yang haram? Bukan makna inai yang haram buat dari darah babi, bukan. Maksudnya bila kita celup rambut kita, hendaklah dengan pewarna yang tidak ada jirim melekat pada rambut. Dia nak tahu inai kita tu molek tak molek, sah tak sah mandi, gini. Inai yang sah, yang halal, lepas kita inai, kita basuh rambut. Betul tak? Maka luruhlah jirim-jirim inai ke lantai. Yang tinggal asarul laun, warna kesan warna inai pada rambut jadi merah. Nak tahu dia boleh semayang mandi sah ke tak? Letak jari gini atas rambut. Tarik. Kalau licin, inai itu halal. Tidak ada jirim yang bertokar lekat pada rambut. Inai yang tak sah mandi junub, bila lepas inai, kita tarik gini, tangan sakok. Faham lagi? Bermakna ada benda yang menebat, jirim lekat pada rambut, mandi tak sah. Faham lagi? Kemudian pula, jumhur ulama mengharamkan inai warna hitam. Dua orang ulama saja memakruhkan, tidak haram, makruh warna hitam. Siapa nak taklid, silakan. Faham?
Pandangan muktamad haram. Nah, dalam masalah taklid orang awam tak ada masalah. Kau dhaif ini. Tapi kalau kita jadi mufti tak boleh kau dhaif, mesti pendapat yang rajih atau muktamad. Jelas lagi. Ropuang tu molek. Nak. Ina rambut tu hak 55 dah tu. Hak 42 okey lagi, hak 55 tu. Nak, mai putih sebelah gini, macam tupa tak ada hang. Nak. Nampak? Kembar gatun nyanda di bocor gas. Bang. Nampak tak? Dah 67 dah umur. Laki tengok dusting. Nampak? Soalan seterusnya. Boleh tak kita kerat bulu kening kita sebab masuk dalam mata? Paruk. Bulu kening masuk dalam mata. Dengar baik-baik orang Kubang Jela. Bulu badan kita ini ada 3. Satu yang datang dalam nas suruh potong. Yang kedua datang dalam nas larang potong. Yang 3 tak ada nas suruh pun potong pun tak ada, larang pun tak ada. Okey? Bulu kening ini ada nas, ada. Dilarang cukur, bukan larang potong. Dengar baik-baik. La'anallahu namisat wal mutanammisat. Allah Ta'ala melaknat perempuan yang buka kedai cukur kening orang atau yang minta dicukur keningnya. Faham tak lagi? Cukur kening yang diharam ni ada 2 kaedah. Satu, cukur botak. Cukur botak, lepas tu ambil kalang. Beli pasal kalang. Kalang buat hak baru. Haram. Yang kedua, tak cukur licing. Dia cukur kebanyakan bulunya. Tinggal orang aluh. Tak lagi? Tinggal bulu betul tapi aluh tinggal. Kena lanak belaka dua-dua ni. Faham? Tapi kalau dipotong, tidak dilaknat. Tak termasuk. Maksud namisat ni mencukur botak. Makna tahlik, maknanya cukur. Faham lagi? Potong boleh. Kenapa potong? Nak andam. Boleh. Okey? Dalam kitab Al-Fiqh Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah. Ada di situ. Saya lupa juzuk. Dan ada dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, ulama Iraq kan. Ada. Tesis beliau ada di situ. Situ semua bab muslimat. Bab pakai blusher, pakai eyeliner, pakai panty liner boleh. Faham? Habis bab ropuang belaka. Bab mumi mulut mucung ni. Faham? Bab gelik atas kelopak mata. Habis bab ropuang belaka. 9 kulit. Jadi mengandam tak apa. Contohnya bulu kening dia tu tak rata. Tak rata kau tengok. Takut tengok bulu kening. Macam anda teka bulu kening. Lagi. Jadi dia pun andam. Dia haruskan. Inilah dahsyat ni masuk dalam mata. Dari nak buka mata masuk bulu kening. Lagilah dia boleh potong. Faham? Apabila kita ketuk lepas salam, imam ketuk lepas salam pertama. Macam mana cara nak beritahu makmum? Batal tak solat kita ketuk lepas salam? Jika imam ketuk lepas salam, nak kabur mana ke makmum? Lepas tu kita buat soal jawab. Okey? Ni siapa tanya? Dah. Ada tak orang tanya ni? Siapa kat tangan kali? Sebab kita dengar baru ni ada orang atas, dia kata kalau kita jawab tu pakat dengan penonton. Kita buat diri. Penonton tak tanya. Faham? Ni siapa tulis? Ni siapa tulis banyak-banyak ni? Siapa taik? Siapa taik? Ada tukang taik tak? Ada. Rasul kan? Dah kita buat ke rasul kan? Ada karya asli. Dah apa dah kata kita. Tak ada arah nak cakap. Okey, soalannya ialah bila dia ketuk lepas salam. Dengar baik-baik. Kat mana dikatakan orang itu ada dalam sembahyang? Solat ini ialah tahrimu hatta takbir wa tahlilu hatta taslim. Mulanya dengan takbir, selesainya dengan salam. Nampak? Mula ke mana? Kat mana kita mula sembahyang? Bila kita sudah menyebut huruf ra pada akbar. Kalau tak sebut ra, tak sembahyang ni. Allah minum air. Tak haram, makruh saja.
Tapi bila sebut ra, haram dah kita keluar. Allahu Akbar. Ada ra dah belakang? Ada. Kerana takbir tu alif lam lam ha alif ka ra. Allahu Akbar 8 huruf. Sebut huruf ke-8 masuk dalam sembahyang. Faham lagi? Bila kita keluar wa tahlilu wa taslim, halal balik dengan salam. Kat mana? Kata Imam Nawawi, lepas kita sebut huruf mim pada kum. Assalamualaikum. Ada tak mim belakang? Ada. Lagi tak sebut mim, kalau ketuk batal sembahyang. Lepas mim baru ketuk tak batal. Ketuk sebelum mim batal. Salam mana? Salam pertama. Contoh tak batal, assalamualaikum pung. Tak batal. Kerana kum dulu baru pung. Yang batal assalamualaikum. Betul tak? Faham? Baik. Jadi imam lepas salam pertama baru batal, nak kabur mana? Siapa yang sudah salam pertama kemudian kentut, sudah habis salamnya, tidak batal salamnya, solatnya tadi sah. Tapi jangan sambung salam yang kedua. Mana dia boleh bercakap dah. Boleh kabur ke makmum. Dah nak kabur, tak mau kabur sudah. Dah kena kabur dah. Dah ya kabur, tak batal. Kenapa? Awak sudah salam. Tu imam salam dulu baru ketuk, kata tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Boom. Dah. Batal dah sembahyang imam. Dah sah dah. Tak payah khabar dah. Tapi melek makmu dengar dah orang ni. Salam sekali je. Tak? Tak ada apa. Kerana salam sekali saja yang wajib. Okey? Soalan seterusnya. Kahwin ramai tu nak adil gua ni. Tak boleh adil. Ada berlakulah kekurangan. Kerana kita manusia. Khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia itu datang kilang default setting ni adalah tempat lemah dia. Tak, yang sempurna Rasulullah SAW. Kita bukan nabi-nabi yang maksum. Tak. Tapi kita niat nak buat benda yang betul. Nampak lagi? Kalau giliran berkahwin ini sebenarnya bukan waktu siang hari, waktu malam saja. Tak, siang tak ada giliran. Siang tidur sejik tak apa. Ada setengah jemaah lepas mayang tak tunggu, dia terus balik. Kalau molek tunggu baca doa sama-sama, lepas tu dia terus balik. Hukumnya tak wajib ikut imam berzikir dan berdoa lepas solat. Yang kata Nabi suruh ikut dari takbir sampai salam. Nabi kata ke mana? Ju'ilal imamu liyutamma bih, perintah umum. Dijadikan imam untuk kita ikut dia. Itu umum. Cara khususnya Nabi sebut dalam hadis yang lain, iza kabbaral imamu fakabbiru. Bila imam takbir, mu takbir. Wa iza raka'a farka'u. Bila imam raka' mu raka'. Wa iza sallama fasallimu. Bila imam salam, kamu salam. Takat tu. Lepas pada tu wajib dah ikut imam? Tak wajib dah. Dalam kitab Imam Syafi'i, jika kita tidak ada hajat, maka afdal duduk berzikir dan berdoa bersama imam. Jika ada keperluan, boleh keluar. Faham lagi? Itu hak kita dah. Jadi yang kena ikut dari takbir sampai salam. Faham lagi? Tak boleh potong imam, tak boleh baca lain pada imam. Jangan buat pelik kita seorang. Tapi zikir tak masalah. Imam zikir pendek, kita zikir panjang. Imam zikir panjang, kita zikir pendek. Imam Allah hantar salam, kita takbir. Tak ada masalah. Cuma majlis itu dipimpin oleh imam. Kita kena pelahang. Jangan kita ganggu imam. Imam subhanallah, 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 subhanallah. Kita belakang la ilaha illallah. Balik awal. Gila khinzir namanya. Soalan seterusnya. Pergi masjid hari-hari tapi suka baloh dengan jiran-jiran. Anak kan ni? Di masjid tak ada jiran. Kalau ada jiran, ibadah di masjid dah. Balah ni sebenarnya benda. Kita nak suruh benda. Faham? Nak suruh benda. Dalam Facebook tengok, balah mau. Balah mau. Nak suruh benda. Tak tahu. Balah dengan jiran. Kita nak kata kau ke jiran. Biar, kali ni kau nak kata kau. Nak suruh benda. Nak suruh puas hati. Faham lagi?
Tu yang nyakit kita. Faham tak? Tak payahlah ikut hati. Nah, betul tak? Semua nak suruh puas hati je. Lepas tu kita kata ke laki kita macam-macam, nak suruh puas hati. Lah, laki pula kata ke bini, habis waktu baik. Maki hamu carut tak? Nak suruh puas hati. Akhirnya berdosa. Nah. Sebab Allah dengan jiran, banyak kena tasamuh, banyak kena berlebih kurang. Okey? Kerana jiran ini kalau kita baik dengan dia, dia kawan-kawan dia tolong kat kita. Dia tengok ada orang nak curi rumah kita, dia telefon polis. Tapi kalau dia balas dengan kita, dia tengok orang duduk panjat rumah kita, kita tak ada. Dia kata guna ke orang curi. Ambil perhabis bang. Faham tak? Betul tak? Sakit hati nak suruh puas hati. Nah. Bila puas hati akhirnya kita merana. Bahang anak siapa biru siapa berdarah anak. Kenapa? Nak suruh puas hati. Nah. Lepas tu kita kena azab di akhirat. Zalim. Orang zalim kan masuk neraka. Betul tak? Nak suruh puas hati. Aku nak carut juga nak suruh puas hati. Tu yang buat podcast nak suruh puas hati. Faham lagi? Aku jadi kaya. Ada setengah manusia ni dia tak solat. Lepas tu dia bagilah pinjam duit ke orang yang solat. Orang yang solat tu tak bayar duit tu. Orang yang tak solat khabar. Tak solat tak bayar-bayar. Mana boleh duit orang? Duit orang kafir wajib bayar. Mana? Kafir zimmi. Dan kita akan dipertanggungjawabkan. Okey? Suami tak solat, isteri wajib taat. Faham lagi? Cuma kalau mu tak puas hati, mu boleh minta supaya kaunseling daripada pihak mahkamah syariah. Nah. Soalan seterusnya. Saya pergi ziarah kubur, duduk atas kandang kepuk simen yang berhadapan kubur ziarah. Cara duduk saya dengan membelakangkan kiblat, muka saya hadap ke muka arwah si mati. Kebetulan ada hamba Allah ziarah kubur, dia kata berdosa saya duduk atas kepuk kubur. Dengar baik-baik. Sebaiknya jangan duduk atas belendang kubur, kerana dia seperti duduk di atas kubur. Ada fuqaha mengatakan tidak haram, makruh saja. Ada pun punggung letak atas bonggok kubur haram. Tapi al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar pada khilaf ulama itu lebih elok, maka jangan duduk tak kepuk. Kerana ada tuang di dalam itu. Menghormati orang yang mati sama macam menghormati orang yang hidup. Awak duduk tu betul dah membelakangkan kiblat, menghadap kepada mayat. Itu yang cara Nabi ziarah kubur. Faham? Dan kadang-kadang kita terlupa, kadang ditulis ada ayat Quran di bawah, kita duduk di atas. Bagi yang buat kepuk tu, jangan tulis ayat-ayat Quran, jangan tulis. Kepuk dia pun khilaf ulama, kita tak mau bercara bab khilafiah ni, faham? Ada ulama mengharamkan, dia kata binaan, ada ulama membolehkan. Dia bukan binaan kerana dia tidak ditanam, faham? Tapi jangan tulis ayat Quran, orang duduk di atas dia kayak gini. Ya, ayah mertua baru kahwin minggu lepas. Soalannya, adakah isteri ayah mertua saya itu mahram dengan saya? Ayah mertua baru kahwin minggu lepas. Ibu mertua tiri bukan mahram. Okey? Soalan seterusnya. Saya ada seorang kawan selalu bertengkar dengan mak dia. Kadang-kadang mak dia menangis. Puas dah saya nasihat. Tak jadi apa. Kawan saya ada di sini malam ini. Mak mana seorang? Angkat tangan. Sebab itulah dinamakan kita manusia. Allah tak heran kita banyak salah. Allah heran kenapa tak mau minta maaf. Okey? Jangan derhaka ibu bapa kita. Mengalahlah dengan orang tua walaupun dia yang salah. Nabi kata lepas daripada sembah berhala, hak jahat dosanya ialah akul walidain. Derhaka pada dua ibu bapa. Dalam Quran pesan wabil walidaini ihsana, dan akan dua ibu bapa kamu buat baiklah walaupun mereka tak baik. Bahkan dalam kitab-kitab fiqh wajib berbuat baik pada ibu bapa yang masih kafir. Kalau kafir lagi dia masih Islam, tak ibu bapa kafir lagi wajib buat baik. Faham? Kerana dia asal bagi kita. Kita porak, tak ada dia tak ada kita. Jadi manusia ini dinamakan manusia kerana banyak silap. Lepas tu kita nama insan. Yusamal insanu insana likasrati nisyan. Tak, dinamakan manusia itu sebagai insan kerana banyak lupanya. Soalan seterusnya.
Saya solat di masjid, saya takbir di rakaat kedua, di akhir solat imam lupa bilangan rakaat dan bangun rakaat kelima. Perlukah saya ikut? Kalau kita tahu imam itu tersalah naik yang kelima atau lebih, kita jangan ikut. Siapa ikut, batal. Tapi kalau imam terlebih rakaat, makmum tersalah ikut, tidak batal. Makmum ingat dia pun 3 naik nak jadi 4 ikut imam. Rupanya kedua-dua sudah 4, naik jadi 5. Padahal bukan sengaja, tak batal. Siapa tahu imam sudah 5, jangan naik. Kerana 5 itu tidak ditashri'kan syarak. Agama tidak jadikan sembahyang 5 waktu. Dah imam naik 5, boleh jadi dia mengganti 1 rakaat yang tidak sempurna. Boleh jadi. Kerana itulah ulama fiqh kata kita duduk situ dan kita ada 2 pilihan. Satu, tunggu imam turun dan salam bersama. Yang kedua, niat mufarakah dan kita salam sendiri. Faham tak lagi? Okey? Boleh 2. Soalan seterusnya. Betul ke sombong pada orang yang sombong itu sedekah? Betul. Kerana apa? Kerana kita menasihati orang yang buat salah itu kan disuruh syarak. Ad-dinu nasihat. Agama kan nasihat. Bila? Kalau orang salah, kita nasihat. Orang sombong salah tak? Orang sombong salah tak? Salah lah. Mereka melakukan kesalahan besar. Kesalahan yang menyebabkan tak boleh masuk syurga. Nabi kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kabir. Tidak dapat masuk syurga orang yang ada dalam hatinya besar semut rasa sombong. Nampak? Jadi kita nasihat. Nasihat kita ialah dengan cara kita memberi keinsapan kepada dia. Nampak? Dan nasihat mana dengan sombong lagu tu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tu hikmah apa panggil? Apa hikmah? Dengan cara yang bijak. Mana? Kalau kita kata jangan sombong, tak baik, tak jadi apa? Kita buat dak layang, baru dia insaf. Dak layang tu kita sombong dengan dia, faham? Supaya insaf. Bila kata ulama boleh kita sombong pada orang yang sombong? Jika ada maslahah. Nampak? Ada orang tu suka onani tapi dalam masa yang sama dia sudah bertaubat. Taubatlah. Sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan ialah yang banyak bertaubat. Tak? Nabi kata dia bertaubat pada Allah sehari berapa? 70 kali. Mu berapa kali? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, Nabi kata, tubu ila rabbikum, taubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Nampak? Fa ini sesungguhnya aku atubu ilaihi, aku taubat kepada Allah fi yamin walailin sab'ina marrah, sehari semalam 70 kali. Tak? Taubatlah. Soalan seterusnya. Saya nak beli motosikal, tak boleh nak bayar demak, tak mampu. Bolehkah beli pakai pinjaman personal? Jawabnya boleh. Pinjaman tidak haram. Hutang tak haram. Yang haram bila kita pinjam cara riba. Okey? Jangan mindset kita ni pinjam haram, bank haram. Salah, bank bukan haram. Bank institusi keuangan. Faham? Atas tengok muamalat yang dilaksanakan. Kalau dilakukan muamalat yang halal, halal. Dilaksanakan muamalat yang haram, haram. Okey? Jadi kalau tak mampu beli, jangan beli pinjaman personal loan. Itu ada riba. Kullu qardin yajur nafa'a fa huwa riba. Setiap loan yang tarik keuntungan besar itu adalah riba. Nampak lagi? Jadi belilah cara hutang, boleh tak? Ansuran. Boleh tak budak-budak motor beli ansuran? Berapa bayar muka? Kalau motor 5,000, berapa muka? Motor 5,000, kita nak beli ansuran, berapa muka? 500. 500 je. Bulanan 300,500. 300,500 bulan apa kau? Baru 5,000 tu dak wai suku lagi. 3 suku dah harga. Dah. Nak. Jadi 500 je bayar. Kalau mu nak beli cash 5,000 tak ada duit. Bayar 500. Faham? Dan bayar bulan-bulan, hukumnya harus. Okey, ansuran harus.
500 pun tak ada, asal makan motor lah. Nah, soalan seterusnya. Kita tahu dia menang judi, dia nak beri duit itu ke kita, boleh tak? Jangan terima. Duit haram. Duit judi boleh tak kita buat pergi haji? Boleh. Pahala tak ada. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu elok, tak terima melainkan yang elok. Allah perintahkan dua orang anak Nabi Adam, Habil dengan Qabil, beri sedekah. Faham? Habil beri kambing yang gemuk-gemuk. Qabil dia cerdik, dia beri buah-buah hak dak molek. Buah kema hak masuk angin dah, faham? Allah terima hak Habil dan tak terima hak Qabil. Faham tak lagi? Kenapa? Kerana dia beri hak tak molek. Qabil tu anak siapa? Anak Nabi, bukan anak YB. Faham? Anak Nabi dia Allah tak terima kau. Tak usah kata anak orang lain. Anak Nabi sendiri Allah tak terima. Apa? Kerana Allah hanya terima yang elok. Okey? Anak cikgu Adang nak buat angin. Anak Nabi Adang tu tak terima. Tahu tak? Ha. Lasang dengung kola berang. Balik lasang boleh jamak tak? Destinasi di mana? Destinasi. Nak pergi mana? Dengung. Dengung apa batu? 46 batu. Tak apa lagi. 76 km. Nak ada ni 81 boleh tak? Nak 5 kilo lagi. Mana kalau dengung nak pergi sekolah teknik dengung boleh jamak. Batu 5. Okey? Boleh. Sebab 56 batu ni itulah 48 batu Arab. Batu Iraq tu 48 lah kitab-kitab fiqh. Batu Malaysia ni 56. Dia ni kata akar dah 56 batu pakai kilometer. 85 kilometer. Faham? Tak apa 81 boleh dah. Okey? Balik kot ada, balik kot Jerangan. Boleh lah jamak kosong jauh dah perjalanan. Neh. Apakah korang tinggal di rumah bukan atas tanahnya sendiri? Tuan tanah mahukan tanahnya semula. Kena pulang balik. Nak boleh duduk tanah orang boleh ke tak? Ada tak tuang? Ada. Wajib minta izin. Tak ada. Tuang ada tak mari-mari. Tuang ada di Jerman. 40 tahun dah tak balik. Boleh duduk. Tuang ni balik, wajib serah balik. Faham lagi? Tu fiqh. Tuang ada, tahu. Wajib minta izin. Tuang hari tu dia duduk. Lah ni tak mau duduk dah. Kena pindah. Bila pindah, tanah kena perkata sama macam asal duduk-duduk. Pasal numpang tanah orang. Faham? Jadi pelik kita duduk tanah orang, tuang dia nak ambil tak muri. Tak boleh. Faham? Ambil tanah orang dia ke? Ambil makan harta orang secara batil. Kena pulang balik. Saya berada di negara 24 jam siang, waktu 24 jam malam. Untuk penentuan solat dan puasa, adakah saya ikut waktu solat bandar terdekat? Tak payah. Kalau 24 jam siang, 24 jam malam, maka zuhur awak panjang daripada orang lain. Orang lain zuhur 4 jam, awak zuhur 8 jam. Faham lagi? Yang kena ikut orang lain ni kalau siang ni seminggu. Malam seminggu. Takkan nak pakai ikut awak pula. Seminggu sekali mayat subuh. Faham lagi? Barulah ikut negara yang terdekat. Belanda, Norway, Finland, Sweden, Iceland. Faham? Tapi kalau 24 jam itu dikira biasa. Sama macam orang yang berpuasa 19 jam, 23 jam. Faham? Contoh, dia siangnya saja ada 20 jam atau 24 jam siang. Malam 2 jam. Maka puasalah 24 jam. Faham lagi? Tapi janganlah yang siang seminggu. Kena puasa seminggu, jadi korok kering. Soalan seterusnya. Sikit lagi boleh balik lah. Nampak muka macam nak balik dah. Kenapa perempuan sanggup berkongsi aurat tapi tak sanggup berkongsi kasih sayang? Pula dah. Ni orang puan marah kan. Banyak kau tengok dalam Facebook. Dia tak mau berkongsi suami tapi dia berkongsi aurat. Betul juga. Betul tak? Aurat habis orang tengok. Nasihat kita learning ni hak jenis ada motor ni.
Nak motor besar ni. Motor besar di belakang dia tinggi. Tahu tak? Bila ada bawa orang jadi tinggi punggung. Bawa bini pula punggung puing. Oh. Rugilah. Nak suami tu berdosa tu. Kerana suami ni ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu wahai suami dan bini kamu jangan buat perbuatan ahli neraka. Ya, antara perbuatan ahli neraka ialah mereka mempamerkan aurat mereka di khalayak ramai. Kalau naik motor besar, pakai seluar ketat pula, punggung puing 2T duduk atas kosing, ayah haji duduk belakang belalok mata-mata, maka dia sudah nak mempamerkan aurat isterinya dan dia reda. Termasuklah dia orang yang dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Ni pesanan kita. Nah, malah nak panjang dapat ni. Ginilah kau puang, ingat. Kalau nak keluar rumah, pakaian awak 2 ciri. Langgar, labuh. Gilah duana-duana pun. Nak kerja jabat ke, nak kerja Messi ke, nak kerja jadi apa mokcik kemoja ke bandar lah. Faham lagi? Keluar rumah, labuh, langgar. Balik di rumah depan laki, sekat, ketak. Faham lagi? Baru comel. Betul tak? Gopang masuk 45, jadi-jadi lah pakai baju kelawar. Tok laki lugar tengok. Faham lagi? Baju kelawar tu lah. Dah lah, tu lah 4 minggu dah asuh lagi. Balik pula lah, lebar tak kepang. Faham? 45 pakai seluar jeans di rumah. Okey? Awak ketak. Awak ketak tu. Suami tertarik. Nak? Masuk 50, kerak kat lutut luar jeans. Faham? Comel tak sungguh? Suka tak orang lelaki tengok? Suka tak? Tuju tak? Hak 55 buat luar pendek. Tak sungguh tertarik. Suami tengok nampak perut mo, seronok duduk di rumah. Kurang sikit gingai. Faham? Hak 60 dah kalau ada depan laki dah nak cucu tak ada lah. Pakai baju saja jangan pakai luar. Faham? Dia menarik perhatian suami kita semula. Faham? Dia banyak nak duduk di rumah. Faham? Betul tak? Betul tak? Suka tak kita? Laki bini kita di rumah pakai baju aja tak keluar. Nak? Seronok. Kau telefon ajak minum air tak lebih. Tak lebih bau. Layan kakak putih rumah bau. Faham? Soal seterusnya. Ada lelah layan pok ni. Apakah hukum jimat di rumah orang? Pula dah. Boleh je. Kita jumpa rumah orang. Betul tak? Kawan dia duduk rumah kita. Dah tak ada rumah Terengganu ni. Kawan dia kawan lama kau lupa. Mari Terengganu. Hotel pun semua penuh belaka dah. Dia mari duduk rumah aku. Rumah aku besar 4-5 bilik. Dia bilik nak bilik ni. Nah, dia pun mari duduk ke bini. Dia takkan dalam jimat. Janganlah luar. Faham? Harus tak? Haruslah. Apakah hukum bila kita banyak ilmu, bangga diri kita? Mana ada orang banyak ilmu? Sikit lah ke? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tu Nabi tu, faham? Allah kata aku tak beri padamu wahai Nabi-Nabi ilmu melainkan sikit. Nabi. Dah kita lagilah tak ada ilmu. Siapa yang rasa dia banyak ilmu, orang itu orang yang kurang akalnya. Tak, otaknya tak center. Nah, kemudian sombong pula, namanya bodoh sombong. Lagi. Jangan berasa banyak ilmu. Nah, semuanya illa qalila. Sedikit sangat yang Allah beri. Okey? Solat sunat sebelum Jumaat afdal atau dengar khutbah? Jawabnya dua-dua afdal. Mana? Yang pertama solat sunat dulu tayat masjid, cepat-cepat dan dengar khutbah. Awak dapat 2 kelebihan. Kerana pernah seorang laki-laki dia disuruh solat dulu sebelum dengar khutbah. Faham? Soalan seterusnya. Saya beli tanah 30,000. Dia nak simpan lama sikit dah. Dah lama orang nak jual, nak beli. Saya pun jual lah. Kena tak zakat perniagaan. Tak kena jual tanah, tak kena zakat perniagaan. Dia yang kata kena meniaga tanah. Awak bukan meniaga tanah, awak jual tanah. Dah kerja benda, kerja awak kau pisang. Dah tu jual tanah, tak kena. Yang kena meniaga tanah. Dalam setahun tu duduk meniaga tanah lah.
Tanah tu jual, tanah tu beli, tanah ni jual. Tu baru berniaga. Faham? Macam kita ada cicing sebetuk. Faham tak lagi? Kita ada cicing, kita jual cicing. Boleh dah 25,000 jual tu. Tak kena zakat perniagaan. Pasal kita bukan peniaga. 25,000 tu kita simpan jadi simpanan. Sampai setahun kena zakat. Kerana haul sudah sampai, nisab pun sudah cukup. Soalan seterusnya. Bolehkah belajar dengan kitab saja tak pakai guru? Boleh dan tak boleh. Apa yang boleh jika kita ada guru? Jadi kita sudah ada guru dan kita ada membaca. Apa yang kita tak faham, kita rujuk pada guru. Boleh. Yang tak boleh, tak ada guru. Siapa gurunya? Kita sendiri jadi tok guru. Maka syaitan masuk celah. Syekh gini syekh, syekh gini syekh. Salah faham. Tak, Quran yang tidak ada salah pun orang salah faham. Faham tak? Apatah lagi tulisan manusia. Quran tu tak ada salah. Dia tak ada Quran ayat doa, ayat mutawatir, tak ada. Semua mutawatir belaka ayat Quran. Hadis dia ada doa, dia ada hasan, dia ada sahih, hasan li ghairi, hasan li zatih dan sebagainya. Ada maqtu', ada marfu', ada macam-macam, ada munqati', ada mauquf dan sebagainya. Tak? Ayat Quran tu hak mutawatir belaka, musalah makna. Hanyut habis dah. Punah jahanam kita. Man fasaral Qur'ana bighairi ilmin falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa yang menjelaskan makna Quran dengan tidak ada ilmu, sedialah masuk dalam neraka. Quran. Mati gantung diri sebab gangguan jin. Macam mana nak tanam mayat dan solat jenazahnya? Kalau orang yang dirasuk tidak berdosa. Kalau orang yang bukan dirasuk dengan fikiran ijtihad dia sendiri, dosa besar. Adakah orang yang mati bunuh diri di solat? Ya, mereka masih lagi mayat orang beriman. Mukminun asi, orang mukmin tapi derhaka pada Allah. Dan lagu mana? Macam orang lain lah. Dimandi, kapang, sembahyang, tanam. Sama saja. Okey? Yang kata tidak boleh ditanam kubur orang Islam, sebelum dia mati, dia menghalalkan perbuatan bunuh diri. Bunuh diri haram dengan ijma', dihalalkan. Man ahalla ma haruma bi ijma'in faqad kafara. Barang siapa menghalalkan perbuatan yang haram dengan ijma', telah jadi kafir. Itu lain. Faham? Ni dia tak halalkan perbuatan bunuh diri. Dia perah saja. Awek dia tak akad telefon. Lagi. Dia pun terkejung bangunan terbawa. Faham? Matinya mati fasik. Faham? Azabnya berat. Kerana dia akan, kalau dia terjung dalam kitab-kitab hadis kata, dia kena terjung berulang-ulang di hari kiamat nanti. Dalam neraka. Terjung, pecah kepala. Bergelepar. Naik mula. Terjung pula. Berjuta-juta tahun terjung. Tu azab dia. Ketika semayang berjemaah, Tok Imam dak sedar ada tai dalam kocek jubah. Hanya perasan lepas selesai dah. Tapi Tok Imam buat pengumuman. Dengar baik-baik. Jikalaulah tersembunyi, dimaafkan kepada orang yang mengikut. Kalau nampak, tidak dimaaf kepada orang yang mengikut. Faham lagi? Apa tersembunyi itu? Kemudaratan. Yang merosakkan solat imam. Faham? Benda yang merosakkan solat imam ada dua. Satu mastur, satu ghairu mastur. Mastur makna sembunyi. Tak nampak. Contoh, hadas. Hadas ni, faham? Kita nampak tak Tok Imam hadas? Tok Imam semalam hadas besar dengan bini dia. Bangun pagi sembahyang subuh, dah ingat mandi junub. Faham tak lagi? Tok Imam siapa surah ni, kita nampak tak dia beradas? Hadas ada tak kat dia? Ada tak? Dah kita nampak tak? Dah tu panggil mastur. Faham? Nusuk. Kalau kita baca, tersembunyi. Yang tersembunyi itu ya'fu anhu, dimaafkan. Apa maaf? Makmum ikut sah kerana kita tak tahu. Imam tak sah. Faham lagi? Jadi kalau imam tersedar lepas sembahyang subuh, semalam tak mandi junub, jangan buat pengumuman. Kerana orang lain sudah sah. Awak seorang yang kena ulang. Pengumuman awak ada. Betul tak? Kamu seorang je.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alamak. Malang jimok. 6 kali. Jatuh. Faham? Ada yang kabur orang lah. Nah. Wak wirid derah kau lembur lari balik mandi. Faham? Maka begitu juga dengan najis yang tersembunyi. Najis tapa ada tak belakang. Tai lembu tapa tak belakang tu imam. 2 kilo tapal bau. Semua jemaah kena ulang sembahyang. Pasal apa? Kamu semua cuai. Faham? Benda yang merosakkan solat imam nampak kelihatan. Tai cicak nusuk duduklah kocek tak nampak. Dimaaf bagi orang yang mengikut. Faham tak lagi? Soalan seterusnya. Sikit lagi. Siapa nak tanya lisan bersedia. Ibu saya meninggal, syarikat ada hadiah kutipan untuk kami. Duit yang terima syarikat tu guna untuk guna di sini atau guna bagi juga ke guana. Dengar baik-baik. Apa yang diberi kepada si mati ketika hidup, faraid. Apa yang diberi kepada si mati selepas mati untuk kegunaan anak isteri dia. Orang sakit, ni orang sakit contoh. Tidurlah sakit dia. Sakit lama mana? Seminggu. Bila sakit ada tak orang mari ziarah? Okey? Orang ziarah balik dulu kau orang sakit kan? Balik dulu ketung ambil peloyang. Bawa batal. Bawa batal dak rot nak bangun. Sekarang mongoh pula bagi balik lu, tong ni. Sok aku mari pula ambil yang 5 riyal nak pergi banyak tak ada. Bawa batal. Bang, hidup tak lagi ah? Ketung, hidup lagi. Wakil ayat ulang lagi. 100 riyal dia, 100 riyal nak alik duit. Ya Tuhan, ni kena ambil lalu tu. Tak boleh bawa batal. Takut bahan dia cucu. Bang, jadi seminggu orang tengok dia sakit ni boleh 1000. Lepas tu boleh bilang 1000. Kejut mati. Okey? Suka sangat tengok boleh 1000 mati. Lepas mati orang mari tak ziarah? Orang wira bici. Okey, boleh 500. Jadi masa sakit boleh 1000. Masa 500, masa mati boleh 500. 1000 faraid, 500 untuk kegunaan anak hak dia tinggal dalam rumah ni. Faham tak lagi? Faham tak? Ni tak faraid ni. Adik-beradik duduk kalau berang saya cakap banyak ni. 500 ni, kan? Ni untuk belanja rumah ni. Sebab orang kiyah dengan Nabi kata ij'alu ta'ama li Ja'far. Pergi hantar makanan supaya ringankan mereka. Dan ni orang nak hantar makanan, dia hantar duit. Faham? Jadi boleh milik dah lepas dia mati? Tak boleh milik. Faham? Siapa nak tanya soalan lisan? Seorang warga Indonesia datang Malaysia secara haram. Identiti warga Malaysia. Selepas itu kahwin dengan warga Malaysia. Bukan identiti asal. Apakah hukum waktu akad nikah itu sebab dia tak guna identiti asal? Jawabnya sah nikah. Walaupun dia gunakan nama negara yang lain. Asal tuan badan itu sah. Aku nikahkan akan nikah si Fulan. Memang nama dia si Fulan tu. Bin si Fulan. Betul dah dia. Faham lagi? Cuma pada kalau tengok IC, lahir di Lombok, Indonesia. Khabar dia orang Kebun Jela. Tak apa. Asal tuan badan, nama dia. Bukan nak sama Facebook, TikTok, nak sama bukan. Tuan badan, nama dia. Jangan lari. Jangan nama tu Pe'ah, dibaca Rafidah. Namanya Haminah, dibaca Ruhani. Tak boleh. Kerana ada kesamaran, kena akad semula. Faham? Siapa nak tanya lisan? Cepat. Waalaikumsalam. Boleh. Tiga azan. Boleh? 3 azan sekali dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. 3. Faham? Mu nak jawab apa? 1. Jawab yang boleh. 1 saja sudah memadai, telah melakukan sunnah. Nak jawab 3, boleh tak? Boleh, silakan. Imam Nawawi kata boleh kalau nak jawab 3. Tapi sekurang-kurang 1.
Okey? Nombor 2, ha. Ambil wuduk dalam tandas, boleh tak baca doa? Tak boleh. Wuduk boleh dalam tandas. Jadi doa masuk dan doa wuduk di luar tandas. Bismillah luar tandas. Habis dah wuduk dalam tandas, keluar dari pintu barulah baca doanya. Allahumma ja'alni minal tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin dan sebagainya. Di luar tandas. Okey? Ha. Lagi soalan? Waalaikumsalam. Ha? Saya ada sediakan dalam RM600 untuk claim staff kalau buat uniform. Tapi dia tak buat uniform, dia claim buat RM600. Ha. Majikan sediakan RM600 sebulan untuk seorang staf buat uniform. Okey? Boleh ambil RM600 dan buat uniform. Okey. Nampak? Kita ambil RM600 tak buat. Apa perjanjian majikan dengan kita? Wajib buat ke atau suka hati awak? Wajib buat. Maka Nabi kata kamu tergantung atas syarat yang kamu kerjakan. Maka kamu langgar syarat, berdosa. Okey? Kita ambil duit buat uniform, tak buat. Sedangkan benda tu terma dia, syarat dia tu untuk buat uniform. Bermakna kita tidak betul di situ. Langgar perjanjian. Nak, kita berdosa. Kena pulangkan balik. Nah. Ramai lagu tu. Ambil duit, tak buat. Ambil duit, tak buat. Klaim tak betul dan sebagainya. Makan haram. Bila makan haram, sembahyang tak terima. Nak? Muka jamai, cuk neraka. Kenapa dah sembahyang tak terima? Nak? Lagi soalan? Ya. Kita mandulkan kucing supaya dia tak beranak. Okey. Al-umuru bimaqasidiha. Pekerjaan kita ini bergantung pada tujuan. Apa tujuan? Apa sebab tak mau bagi dia beranak? Situ terjawab hukumnya. Okey? Sebab kalau dia beranak, dia tak besarkan anak, dia tak wikopek pun anak. Dia makan terus pula anak dia. Hukumnya harus. Kenapa awak mandulkan kucing ini? Kerana makan hayawan jiran, makan anak ayam jiran, makan itik jiran, ganah. Nah, harus. Itu panggil al-umuru bimaqasidiha. Kenapa mandulkan kucing? Memang suka-suka hobi saya mandulkan sesuatu. Tak boleh. Dilarang syarak. Ekosistem kita terganggu. Allah buat bukan suka-suka untuk kita mandulkan. Tapi ada sebab dibolehkan. Nah, ada juga jenis pandai beranak. Dia dah kopek 3 anak sampai kering mati gitu. Dia kejar jatang lain. Padahal dalam patang kejar dah. Faham tak? Nah, kucing kot lah. Lagi soalan? Pakai apa? Pakaian kulit. Tak pasti. Okey. Kita pakai baju kulit. Contohnya baju apa? Tali pinggang kulit. Belilah. Beli di kedai. Tapi kulit ni tak tahu semelih ke tak. Dengar baik-baik. Kalau binatang yang dibuat, binatang ni ada 2 yang buat pakaian kulit ni. Satu binatang yang halal dimakan. Satu binatang yang tak halal dimakan. Contoh ular sawa, buaya. Okey. Kebanyakan barangan kulit, kebanyakan beg kulit perempuan, tas tangan, jaket kulit kita, sarung tangan kulit dan sebagainya, kebanyakan kulit lembu. Okey? Yang paling banyak sembelih lembu buat kulit Spain, Sepanyol, Andalus. Okey? Kalau kulit yang orang putih sembelih najis. Faham lagi? Okey? Kerana tak betul cara dia, pakai cocok dan sebagainya tak. Pokoknya najis. Najis ni kalau kita samak, suci. Kambing kita, kalau kita sembelih korban, kambing, korban lembu, korban unta, tak payah samak, boleh buat kulit, automatik, bersih. Siapa bersihnya? Sembelihnya.
Tapi kalau kambing yang langgar di RZ Mapuh, najis ke tak? Boleh tak buat tali pinggang kulit? Boleh. Nabi berjalan, tengok kambing Mapuh, cokai kaki pak tak kata. Kambing yang sudah Mapuh. Faham? Mapuh ni bahasa Terengganu kan marah pula orang KL. Faham? Dia Terengganu ni ada tempat lembut ni. Contoh Mapuh. Orang KL kasar, mampus. Dia marah. Terengganu manja. Mapuh dah. Manja. Okey. Kambing tu sudah mati, bangkai. Nabi kata kenapa dibiarkan kambing ini membusuk? Kenapa tak ambil manfaat? Kerana zaman dulu orang kulit-kulit kambing ni orang buat guriba, buat bekas air, pak isi air. Sahabat kata kambing ni najis. Kambing ini bangkai. Dia kata ke Nabi. Nabi pun jawab, iza dubiral ihabu faqat tahura. Apabila kulit najis itu disamak, dia bertukar menjadi suci. Okey. Jadi barangan kulit daripada luar negara, daripada UK, daripada France, daripada US, daripada Sepanyol, daripada Portugal, banyakkanlah saya sebut ni. Tak kulit adalah suci. Kerana mereka sudah disamak di dalam kilang-kilang di Eropah. Dan syarat tukang suci tak syarat Islam. Kerana ini bukan bab sembelih, ini bab bersih saja. Okey. Syarat dabih tukang samak tidak syarat Muslim. Macam kita tai ayam berak atas tangga surau, orang kafir mari basuh. Presiden Rusia mari basuh. Faham lagi? Hukumnya sah. Basuh sah. Jelas lagi? Jadi kalau kita rasa tak sedap, kata ulama, kita lalukan air dulu. Kalau kembali menjadi busuk, jangan pakai. Faham lagi? Walaupun tulis made in America, kafir laknat yang sama harus pakai. Mana kitab fiqh boleh pakai walaupun yang sama itu orang kafir. Okey? Lagi soalan. Ni bertanya dah. Lagi budak ni. Cepat dek. Apa perut dah ni? Tu aku tak malas weh budak-budak. Apa hukum ganggu haiwan yang sedang bersetubuh? Awak umur berapa? Adik nama apa adik? Nama apa? Adi, umur berapa? Siapa suruh tanya? Umur suruh tanya. Mu nama apa? Mu nama apa? Azumel. Kamu nanya. Ada satu riwayat yang dhaif, kata setengah ulama. Jadi kucing yang tidur di atas kain, kalau tak silap kain solat, kain tikar solat Nabi, dan Nabi tak tarik kain itu, takut terbangun daripada tidur. Maknanya Islam itu agama yang kasih sayang, sehingga binatang pun tak boleh kita ganggu. Nampak? Tapi maksudnya di tempat dia lah. Jangan naik atas kereta orang. Bolehlah kita halau. Tak? Sebab apa? Sebab kadang-kadang binatang ni tengok. Saya hari tu saya pergi makan nasi lemak di sebuah takik. Ni kambing berambak tina di atas. Lalah kedah. Masuklah kedah tu. Faham lagi? Jadi apalah kita marah. Tak? Masuklah kedah. Jeng. Orang luar sangat. Alamak. Jadi masalah. Tak? Jadi kalau tempat dia, habitat dia, janganlah kita ganggu. Soalan terakhir. Ada lagi nak tanya? Cepat. Muslimat ada tak? Nak gosok baju, nak suruh molek, nak goreng ikan tak mau lekat. Alas. Biarlah. Nak tutup kedai dah. Hei, bangun boleh.
Mana nampak pasal poligami lah. Yang amat Islam satu dihargai, dua dicintai. Oh. Dia batasnya poligami Ustaz. Ya. Satu dihargai, isteri kedua dicintai. Dia dulu kalau kita nak tulis sesuatu dalam surat khabar, orang ambil tak kita orang khabar jela ni? Kita nak, ada tak orang surat khabar mari ambil kita cakap? Tak ada. Dan ni kita sendiri cakap dalam surat khabar kita sendiri. Sebab tu macam-macam hal keluar. Kita ada Facebook, ada akaun TikTok, kita ada akaun Instagram, macam-macam, betul tak? Kita tulis dan kita send. Nak jadi worldwide. Baik pun baik, buruk pun buruk. Betul, betul, tak betul pun tak betul. Tidak ada lembaga tashrih dan sebagainya. Sebab tu apa yang kita cakap sekarang ini sangat-sangat berkesan. Kesan itu kepada orang lain, kesan kepada kita. Banyak cakap merapu. Nah, kita tak mau katalah abang-abang mana. Nah, kita kahwin ni, isteri kita ini, kan Allah dah sebut litaskunu ilaiha. Bukan untuk main-main. Supaya kamu memberikan kasih sayang kamu kepada dia. Nampak? Ini untuk dicintai, untuk ni disayangi, itu tak perlu. Allah dah sebut dalam Quran, kahwin litaskunu ilaiha. Supaya kamu duduk dalam keadaan aman damai, kasih sayang dengan isteri kamu. Buat segala yang baik kepada dia. Cukup. Tak perlu lagi kita nak dengar apa benda quote-quote daripada orang. Nak apa mana ni? Nah, perkataan-perkataan yang kita tak yakin, kadang-kadang merapu dan sebagainya. Kadang-kadang kita sekarang ni sebenarnya macam ada penyakit. Penyakit dia panggil hubusyah, kasih kepada soho. Lapor soho orang panggil. Faham? Tulis, ada orang nak tulis nak bagi manfaat kepada orang. Nak. Ada orang tulis supaya nak beri maslahah. Tapi ramai lapor soho. Dalam kitab-kitab tasawuf dia masuk dalam 10 sifat mazmumah, hubusyah, gila viral. Lapor soho. Nah, berasa ke hebat kalau dia tulis, kawan dia like. Oh, tengok. Nah, sebab tu dulu tahun 80-an, gila ni ada 99. Ni dah ada 100 lebih. Gila yang 100, gila share. Semua benda nak share. Aurat orang ni share kau. Gila share. Yang gila yang ke 101, gila viral. Gila kau. Suka tak kalau viral? Faham? Habis benda dia nak viral. Benda yang tak betul viral juga. Nak? Gila yang 102, gila left group. Silap cakap kan left group. Silap cakap kan left group. Macam-macam perangai huduh manusia kita mak. Nak? Jadi ginilah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, muat dia nak buat status, buatlah status yang baik-baik. Kalau tak pandai buat status, nampak? Auliyasmut, atau diam saja, share ayat Quran, hadis dan sebagainya dalam hari-hari kita punya Facebook. Pada tulis merapu dan sebagainya. Banyak sangat status yang salah. Orang ikut dia. Dan kita tak perlulah suka ramai-ramai dan sebagainya. Ramai tak ada benda pun. Tengok 60,000 tengok benda Coldplay. Berapa ribu tengok? 60,000 orang tengok. Tak ada benda pun. Ada fadilat dalam hadis? Tak ada. Dan mu kalau 6 orang tengok, mu mana ramai dengan 60,000? Ada orang dua orang tengok, dia perah. Dia post, 2 orang like, rayok muka. Tapi dapat 10 like, print screen. 10 like. 20 like, buat si kunyit. Buat apa? Dia kata lawa juga aku lihat biasa je. 20 like. Saya itu ambil gambar beruk. Beruk tu dekat Belah Takir. 12,000 like. Dah munang like. Molek beruk aku lagi. Kalau nak kira pada like. Jadi dasar gitu. Kita kira apa yang Nabi kata, cakap yang baik-baik, share yang baik-baik. Kalau tak pandai, copy paste saja. Banyak dalam website benda yang elok-elok. Sama ada kebaikan akhirat atau kebaikan dunia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na ma 'allamtana, allimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.